sebelum saya pergi ke band, kita tanya orang Sabah lah. Pengelesir Sabah ada. Raizal Saudara Raizal, terus saja berkenaan dengan sidang akhbar tadi oleh PN dan BN. Raizal? Ya, Kamarul. Raizal ada kerajaan baru ke? Saya pun tak sempat. Kalau ikut daripada apa yang dilaporkan oleh media-media, kita tengok di portal sosial media dan keputusan tidak rasmi, masing-masing pun telah mengatakan bahawa Gabungan Rakyat Sabah telah pun berjaya membentuk kerajaan dengan mendapat majoriti muda. Saya ingat dan tidak ada maklumat yang kita dapat di pihak warisan senyap pada ketika ini, dan ini mungkin menunjukkan kemungkinan besar mungkin maklumat laporan tidak rasmi ini mungkin suatu yang boleh dianggap resmi lah. Jadi kita akan tengoklah sejauh mana berapa banyak bilangan kerusi yang akan dimenangi oleh GRS. Dan saya ingat apa yang paling penting yang kita kena lihat juga, Kamarul, ialah kita perlu melihat kepada jumlah-jumlah undi yang dimenangi oleh setiap calon-calon ini tadi. Kerana itu akan memberitahu kita sejauh mana ataupun sesengit mana. Pasal sebelum ni banyak penganalisis termasuk saya sendiri dan berbagai lagi survey-survey yang dilakukan menyatakan bahawa persaingan kali ini adalah begitu sengit. Jadi penting untuk kita memperincikan, melihat kepada setiap undi-undi ini sejauh mana, di kawasan mana yang mendapat undi yang banyak, undi di mana kawasan, adakah di kawasan KDM, berapa jumlah undi yang telah diperolehi oleh GRS, dan adakah kawasan-kawasan KDM ini majoritinya akan melihat warisan tumpas di sana. Kerana banyak analisis sebelum ini mengatakan kawasan yang begitu fragile bagi warisan adalah kawasan di KDM. Begitu juga di kawasan Bumiputera di Islam di Pantai Barat. Jadi kita kena lihat secara teliti dengan jumlah-jumlah undi ini tadi. Buat masa ini saya rasa itu yang penting dan untuk membolehkan kita membuat analisis yang lebih mendalam. Raizal, tentunya kalau keputusan tidak rasmi itu memihak kepada GRS, sama ada GRS atau warisan sebenarnya, mestilah ada peralihan ayunan itu. Dan ayunan itu setakat keputusan rasmi yang ada di laman sesawang SPR, kita tidak nampak bahawa ada keputusan mengejut di Pantai Timur, kita tidak nampak ada keputusan mengejut di Pantai Barat. Jadi spekulasi terpilih adalah ia akan bergerak di kawasan KDM. Jika itu berlaku, maknanya parti-parti yang sebelum ini tidak begitu menonjol seperti PBS dan sebagainya, mungkin juga USNO contohnya, yang tak pernah pun sebelum ni aktif, tiba-tiba aktif kembali, mendapat kuasa, diberi kepercayaan calon-calonnya oleh rakyat. Apakah faktor yang mendorong? Kerana penganalisis di studio Awani di sini melihat kepada faktor hyperlocal ataupun tempatan yang tebal, begitu juga melihat pada faktor COVID-19 dan kesan ekonominya. Tapi bagi Raizal yang sentiasa duduk di Sabah ini, apa faktornya jika ayunan itu berlaku ke arah GRS? Kalau kita tengok pun, Kamarul, sebelum ini pun, saya ingat mungkin ramai yang tidak melihat ini secara teliti, melihat kepada keputusan Pilihan Raya 2018 apabila kerajaan warisan dibentuk. Dan di pihak barisan pada ketika itu ramai menyatakan ini satu kemenangan besar kepada warisan. Ya, betul, boleh dikatakan satu kemenangan besar pada 2018 bagi parti yang baru dari 2 tahun jangka hayatnya mampu untuk membentuk kerajaan. Tetapi kerajaan yang dibentuk tadi itu adalah kerajaan yang mendapat majoriti yang begitu kecil sekali. Dan kalau kita tengok di kawasan-kawasan kerusi yang ditandingi oleh warisan, saya ingat ada lebih kurang dalam 17 ataupun 18 kerusi yang boleh diklasifikasikan sebagai kawasan Kadazan Dusun, KDM, dan juga kawasan yang mungkin ada 1-2 kerusi yang bukan majoriti tetapi ada bilangan pengundi KDM yang besar di situ. Daripada 17 kerusi yang ditandingi ini pada 2018, saya ingat cuma ada 2 ataupun 3 kerusi yang dimenangi oleh warisan. Itu menunjukkan pada saat itu memang sokongan di KDM kepada warisan itu tidak begitu kukuh. Kerusi-kerusi yang lain itu
kesebilangan bersetuju ataupun 18 kerusi ini dimenangi sama ada oleh APCO, PBS, PBRS dan juga Parti Star pada ketika itu mampu untuk mendapat 2 kerusi. Jadi memang kerusi KDM itu memang daripada 2018 pun kita tidak nampak peralihan kepada pembangkang. Dan ditambah lagi dalam pilihan raya Kimanis itu menunjukkan ataupun sedikit sebanyak membuktikan bahawa tidak ada swing daripada KDM itu kepada warisan. Malahan mereka telah kalah di kawasan-kawasan KDM pada pilihan raya Kimanis itu. Jadi itu yang berlaku pada 2018. Jadi kalau yang sekarang ni, apa yang berlaku sekarang ini, kalau betul keputusan resmi menunjukkan yang sokongan KDM itu berpihak kepada GRS, itu bagi saya bukan sesuatu yang mengejutkan. Dan APCO tidak membantu warisan dalam warisan plus dalam aspek itu. Kerana kalau kita lihat kepada keputusan tidak rasmi, APCO kalah di malah presidennya juga tewas di Kilo. Dan kalau dilihat kepada laporan sebelum ini mengatakan bahawa tidak susah untuk memenangi hati KDM. Hanya kita pancing dengan isu mengenai parti sudah mematikan APCO untuk mendapat undi mereka. Jadi bagaimana kita nak memahami sentimen ini atau memahami isu parti ini? Ya, kamu buat bagus tetapi kamu tidak menguruskan isu parti, kata mereka yang ditemui. Jadi bagaimana kita dapat fahami perkara-perkara ini, memahami sentimen dan juga perasaan mereka bagaimana? Okey Zul, sebelum saya jawab tu saya ingin balik kepada apa yang berlaku 2018 ya. Apa yang berlaku kepada APCO, saya ingat sekiranya keputusan resmi yang ada ni mengatakan bahawa semua kerusi yang ditandingi APCO itu mereka kalah. Ini cuma menguatkan ataupun mengesahkan apa yang diramalkan oleh kebanyakan, saya rasa mungkin majoriti penganalisis yang ada di Sabah, yang menyatakan bahawa pada pilihan raya kali ini akan menjadi referendum bukan saya kepada warisan tapi juga kepada parti APCO. Kerana apabila mereka keluar daripada BN membentuk, ramai di kalangan penyokong-penyokong mereka pada ketika itu menganggap ini sebagai satu pengkhianatan pada waktu itu. Ini balik kepada persoalan calon dan parti itu tadi. Kadang-kadang ramai yang beranggapan apabila pengundi keluar, pengundi itu undi saya dan saya dilantik menjadi YB kerana saya dipilih kerana kualiti saya tu, bukan parti. Tetapi bagi di kalangan-kalangan kawasan ni, apabila kita pergi turun ke lapangan, saya ingat selepas peralihan kuasa pada 2018, ramai yang menyatakan kekecewaan mereka kepada APCO kerana menukar kerajaan dalam tempoh 2 ataupun 3 hari waktu itu. Jadi memang kemarahan itu telah pun ada dan ditambah lagi dengan isu PSS dan juga beberapa isu lain lagi dan juga isu bantuan dan seumpamanya isu ekonomi dan lainnya, dan itu lagi menguatkan lagi menyukarkan lagi APCO untuk untuk meyakinkan pengundi di kawasan mereka. Dan kita juga perlu ingat, saya ingat dalam awal tahun ini APCO dalam usaha untuk rebrand. Mereka telah pun menukar rebrand parti kepada United Progressive Kinabalu Organisation. Salah satu sebabnya mereka tahu mereka tidak boleh lagi bergantung untuk bertanding di kawasan KDM dan mereka ingin menjadi ataupun menjadi parti yang mungkin bersifat lebih plural serupa dengan warisan. Tapi masalah dia pada pilihan raya kali ini, kerana snap election masa yang singkat, proses rebrand itu mungkin tidak sempat untuk dilaksanakan dan mereka terpaksa balik ke kawasan KDM kerana ke kawasan KDM lah sebelum ini mereka bertanding di bawah tikit Barisan Nasional. Sama ada itu hipotesisnya dan adakah juga itu laporan kad kemajuan untuk prestasi warisan 26 bulan mungkin tak cukup untuk melaksanakan banyak perkara dan jadi orang akan hanya kata mereka tak sampaikan apa juga. Itu kita perlukan lebih maklumat